Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulen. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulen memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulen 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulen dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulen, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch untuk bulan Jun. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulen. Okey Ustaz, soalan terakhir saya tak tahu sebab sebelum ni saya berdiskusi dengan saudara Fedriah ya. Kalau saya rasa Ustaz pun kenal, saya bincangkan mengenai topik ini dan tiba-tiba live saya telah dipotong. Saya tak tahu ini angkara Yahudi ke, founder IG ni ke. Sampaikan live dalam IG Ustaz. Bila saya tanya berkenaan dengan satu benda ni, bincangkan time tu yang dipotong tu. Saya tak nak sebut tajuk dulu, tapi inilah. Saya bincang dengan Fedriah ya. Saya tanyakan soalan mengenai benda ni. Saya cuba dapatkan pandangan dia lah selaku orang yang ada ilmu, orang yang besar, dia punya pengaruh dia sekarang ni dekat Malaysia. Tapi saya tak sedar live saya dengan saudara Fedriah Yahya macam ni lah. Macam saya nampak Ustaz nampak saya. Kita boleh borak macam biasa, tapi sebenarnya orang dah tak nampak dah. Orang dah tak boleh dengar. Live tu dah putus. Dan bila saya tengok balik dekat akaun IG Fedriah Yahya, rakaman tu memang dipotong. Saya tak tahu sebab apa. Benda yang saya nak tanya kat Ustaz ni berkenaan dengan teori konspirasi lah. Kalau live kita ni kena potong juga, wallahualam lah. Jadi saya nak tanya dekat Ustaz lah. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya dekat Ustaz lah. Teori konspirasi. Okey. Mungkin saya salah, tapi ini berdasarkan ada beberapa research kecil yang saya buat lah. Yang mana sebenarnya teori konspirasi ini sebenarnya dicetuskan dari pihak Yahudi sendiri. Pihak ni lah, pihak yang geng-geng Dajjal apa semua ni lah. Okey. Jadi tujuan dia adalah untuk bagi orang Islam ni lalai. Baik. Sebab saya pernah juga dengar ada satu ceramah daripada Ustaz, wallahualam saya pun dah lupa nama dia. Dia pernah bagi tahu yang ada satu masa ni orang-orang kafir harbi ni dia dah tak ada jalan lain untuk berperang dengan Islam. Sebab kalau nak perang dengan senjata pun kalah, nak berperang dengan ilmu pun kalah. Orang kafir ni kalah lah, puak kafir ni. Jadi ada satu pada masa tu saya, kalau tak silap saya, mungkin dalam perang salib macam tu kot. Jadi orang-orang yang kafir harbi ni dia cakap kita akan letak satu strategi untuk perangi orang Islam ni dengan satu benda je, dengan hiburan. Jadi benda ni prolong lah. Kita tengoklah ramai je orang Islam yang tewas dengan hiburan ni. Terutamanya dekat Malaysia lah, dekat Arab Saudi pun sama dah Ustaz. Duk bawa masuk WWE lah, Nicki Minaj lah pergi masuk ke Arab Saudi tu. Okey. Jadi Ustaz, InsyaAllah kita minta supaya kita punya live ni tidak diganggu. Jadi okey, itu mula-mula dari sudut pengetahuan saya bahawa teori konspirasi ni dicetuskan oleh Yahudi nak bagi orang Islam ni lalai dan juga menjauhi hadis dan Al-Quran, di mana dua kita punya sumber utamalah sebagai seorang Islam. Nombor dua, sebagai seorang Islam, adakah patut teori konspirasi ni dijadikan pegangan ataupun
dijadikan lebih kurang kita punya falsafah lah. Contohnya berkaitan dengan bila nak kiamat, akhir zaman lah. Bila cakap pasal akhir zaman, tu teori konspirasi tu cakap kita punya akhir zaman apa semua tu. Macam tu Ustaz lebih kurang. So, jadi dekat sini saya nak tanya kat Ustaz, adakah teori konspirasi ni patut dijadikan pegangan, sesuatu yang boleh dijadikan rujukan, ataupun sekadar bacaan dan kita just boleh ambil yang jernih, buang yang keruh, dan dalam masa yang sama kita perlu juga merujuk Al-Quran dan hadis lah kalau kita nak sangatlah pegang teori konspirasi. Jadi macam mana Ustaz? Apa Ustaz punya ulasan lah? Okey, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada semua penyokong dan peminat-peminat Kapten Rais ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih lah kan atas sekali lagi saya ni, walaupun saya tidak sebesar mana follower saya, mudah-mudahan ada manfaat lah kan, sebab Nabi tidak memandang, Allah tidak memandang kepada kuantiti, tapi Allah memandang kepada kualiti. Andai kata dalam kalangan kita yang contohnya yang tengok 10 orang pun, tetapi 10 orang ni melahirkan 1000 orang tenaga juang, pejuang-pejuang agama, itu lebih baik daripada 1000 orang dengar tapi dia balik lena semayang lewat sopa tu juga, so no point. So Islam mementingkan kualiti. Okey, kembali kepada persoalan tadi, saya nak memetik dalam ayat Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم. Subhanallah. Maka ini base kita, ini pegangan kita, ini kita punya punchline kita untuk nak bincang tajuk ni. Ini perkara pokok. Okey, benda yang nak mengikat kita adalah, dasar kita adalah pegangan rujukan panduan kita pada ayat ni. Okey, bila Allah mengatakan bahawa tidak akan sesekali, Allah menggunakan perkataan lan. Dalam bahasa Arab disebut lan ni benda yang takkan terjadi sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Lan tardha, tidak akan meredai, tidak akan menyukai oleh kamu, tidak akan menyukai kamu ni. Orang dua golongan disebut tarda'an kal yahud walan nasara. Dua golongan manusia, dua golongan musuh ni bukan hanya musuh kamu, tapi musuh Allah. Musuh Allah dan musuh Nabi Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang tidak akan meredai, menyukai, menyokong kamu sampai bila-bila. So dua golongan iaitulah Yahud, Allah sebut perkataan awal Yahud, dan juga Nasara. Okey, dalam surah Al-Fatihah, dalam ayat yang lain juga ada ayat tentang Yahudi ni, itulah ayat yang terakhir yang kita baca dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi ghairil maghdub alaihim. Allah sebut jangan sesekali kamu terpedaya dan kamu terpesona dengan satu golongan yang sangat aku murka, yang sangat aku marah. Siapakah itu? Golongan yang maghdub alaihim, iaitu golongan orang Yahudi. Okey, jadi dua poin ayat sini menjadikan perbincangan kita ni kejap dan tidak menafikan teori konspirasi, sebab Allah dah sebut percubaan dan kebencian Yahudi ni memang sejak daripada dulu lagi termaktub dalam Al-Quran. So bagi saya, siapa yang menolak teori konspirasi, dia menolak ayat Allah. Sebab Allah kata percubaan orang Yahudi ni sejak zaman dahulu Allah turunkan Quran sampai hari kiamat. Mereka akan buat macam-macam sebab mereka takkan pernah meredai, tidak akan pernah menyukai kamu walau seinci dan walau sesaat. Maka mereka akan sentiasa membenci kamu. Bila dia benci, bila dia dengki, bila dia tak puas hati, bila dia tak redha, akan datang usaha dan ikhtiar tangan-tangan musuh ni untuk nak buat agama Islam ni berpecah dan bergaduh serta bermusuh. Okey, poin kita kat sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, pada tahun 1909, tadi saya tengok ada jiran saya tengok tadi dia sebut saya pengkaji dalam bidang Turki Uthmaniyah. Kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam kuliah saya di YouTube, saya juga mengkaji dalam bab akhir zaman ni lah kan, teori-teori konspirasi dan akhir zaman. Pada tahun 1909 telah berlaku satu kecubaan menggunakan virus. Virus ni menggunakan arnab
untuk menumpaskan dan menjatuhkan mufti-mufti agama dan juga golongan frontliners yang menjadi orang tulang belakang kepada Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1909. Dia orang bawa, Yahudi bawa daripada Israel, Yahudi bawa daripada Eropah ketika itu, daripada Inggris bergabung dengan Yahudi, Yahudi dengan Nasara bergabung, dia bawa Arnab ni disebarkan virus menggunakan Arnab pada tahun 1909. Akhirnya ketika itu askar-askar tentera daripada Inggeris dan Yahudi ni telah menyelinap masuk ke dalam istana, menyebabkan sebahagian daripada frontliners ketenteraan artileri, sistem artileri dan ketenteraan Turki Utsmaniyah lumpuh dan tewas disebabkan semua terlena dan tertidur, ada yang pingsan, ada yang mati terkena virus. Okey, poin saya yang saya nak share di sini. Ini antara cubaan, benda bukan cubaan ni. Benda betul-betul yang berlaku, cubaan Yahudi untuk meruntuhkan benteng agama orang Islam dengan menggunakan virus. Poin saya di sini, virus memang telah pernah dibuat beberapa kali oleh orang Yahudi untuk menghancurkan Islam. Sebab apa? Mereka tak boleh bakar masjid, mereka tak boleh bakar Al-Quran, mereka tak boleh nak buat benda-benda yang agak drastik dan jelas. Mereka buat benda yang licik yang orang tak nampak, yang akhirnya kita jauh, kita tak ingat masjid, kita selesa tak pergi masjid, kita selesa untuk tidak beradab pada ulama. Sebenarnya inilah kejayaan Yahudi, mereka sedang bertepuk tangan. Apa yang berlaku hari ini sebenarnya, kita kena rasa bimbang. Jauh dengan masjid, jauh dengan soft, jauh bersalam, tiga kekuatan ni kita sedang lumpuh, kita sedang dirempuh oleh Yahudi dengan menggunakan serangan secara licik. Saya tidak mengatakan bahawa virus ni adalah, saya tidak mengiyakan dan saya tidak menidakkan bahawa virus kali ini adalah percubaan ataupun tangan-tangan konspirasi Yahudi. Saya tidak mengiyakan, saya tidak menafikan. Cuma fakta saya bawa tadi adalah pernah berlaku dalam sejarah beberapa kali memang Yahudi yang menciptai virus menggunakan binatang sehingga tumpas dan jatuhnya orang-orang agama dan benteng pertama barisan Khalifah Turki Utsmaniyah. Okey, berbalik pada persoalan kita tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana dah soalan pertama tadi? Lupa dah. Adakah teori konspirasi mungkin sebelum tu saya nak bagi pencerahan sikit pada Ustaz lah. Soalan saya yang pertama tadi, orang kata macam mana nak cakap kepada teori konspirasi ni. Sebenarnya teori konspirasi ni macam mungkin daripada kefahaman Ustaz dengan saya berbeza. Maksudnya kat sini daripada kefahaman saya, teori konspirasi ni kita pun tahu, nama pun dah teori, bukan fakta pun. Jadi teori konspirasi ni macam, contohnya lah Ustaz, bila nampak nasi lemak bentuk segitiga, ini Yahudi ni, agenda Yahudi ni, teori konspirasi. Contohnya kalau tiba-tiba saya nak ambil gambar Instagram lah, tiba-tiba saya buat macam nak teropong orang, terus Pak dia cakap, ni saya ni Yahudi ni sebab saya buat ni. Ini teori konspirasi. Dajjal. Ni mata satu Dajjal, padahal Dajjal ada dua mata. Cuma sebelah mata yang dibutakan. Jadi itu teori konspirasi yang saya faham. Yang selalu dibawa oleh majoriti umat Islam yang saya nampak dekat Malaysia je lah. Mungkin ada yang dari luar, wallahu alam, tapi benda ni dah jadi macam keterlaluan. Dah jadi macam semua benda acik-acik, ni teori konspirasi. Contohlah macam kalau kita nak relate dengan vaksin ni lah. Yang saya faham pasal vaksin ni, bagi saya senang. Benda tu adalah ikhtiar. Dalam Islam, ikhtiar ni satu benda yang bagi saya memang kita kena buat lah. Kalau kita ditimpa macam penyakit ke wabak ke, ikhtiar ni adalah salah satu cara yang Islam juga. Tapi disebabkan teori konspirasi ni, orang main menambah-nambah cerita. Wallahualam, kita pun tak tahulah virus tu orang Yahudi buat ke. Tapi macam tahap dia tu, macam Ustaz cerita tadi pada era Empire Turki Utsmaniyah, memang ada Arnab dan sebagainya. Benda tu make sense Ustaz. Sebab virus wabak dibawa melalui Arnab dan sebagainya dan disebarkan, benda itu make sense lah dari sudut perubatan. Ini yang kita menambah-nambah Ustaz, Dajjal boleh masuk dalam vaksin, cocok lah, berbenda lah.
nanti bila cocok, nanti kita boleh jadi lupa. Benda tu saya tak cakap saya tak cakap pun betul, tapi macam jadi over lah Ustaz, jadi macam lampau-lampau pula. Okey, Dia boleh. punya pemahaman. Jadi adakah betul saya punya kefahaman nombor satu adalah teori konspirasi ini, okey, adalah sebenarnya dicetuskan sendiri oleh Yahudi, dan juga apa pendapat Ustaz mengenai teori konspirasi yang dekat Malaysia ni dah sampai orang dah jadi macam taksub dah. Baik. Okey. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, pegangan kita, saya bawa perbincangan kita tadi dengan menggunakan dua ayat tadi, kita jelas nak bagi tahu bahawa kita ni akan sentiasa dikelilingi dan diselubungi oleh musuh yang tidak pernah akan lena, yang tidak akan pernah tidur walau sesaat sejak zaman Nabi. Yang tu kita kena pegang yang tu. Okey, kita faham je siap. Okey, kita memang akan sentiasa dimusuhi oleh musuh yang musuh kita sekarang adalah musuh yang memusuhi Nabi, memusuhi Allah, itulah Yahudi dan juga Nasara. Okey, itu yang pertama, pegangan yang pertama. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang dikatakan dengan nak bawa konsep konspirasi ni pada zaman kita, okay, dia dalam kita nak menghukum sesuatu menggunakan ayat Quran, Allah kata apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kamu menghukum melampau-lampau dalam satu benda tu. La yuhibbul musrifin. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melampau. Makan melampau, lena melampau, cakap melampau, apa lagi? Tidur melampau. Semua melampau lah. Make up melampau. Semua dia akan jadi, memang melampau ni bukan benda yang Allah redha dan Allah suka. Jadi kembali kepada perbincangan kita tadi, hari ni memang benda yang kita melampau tu memang saya setujulah dengan apa yang Kapten sebut. Saya pun sangat tidak selesa bila orang tengok bentuk nasi lemak pun nampak Pentagon, nampak macam-macam, nampak bentuk tiga segi kan. Nampak Freemason. Oh, ni nasi lemak Freemason ni. Sampai ada orang buat gerai nasi lemak Freemason, dia yang paling kan. Dia macam tu. Jadi saya point kita adalah orang yang dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua adalah memang dia melampau. Yang tu memang kita sangat menafikan benda tu. Okey. Dalam situasi yang lain, saya nampak Allahumma salli alaihi Muhammad, konspirasi ni dia memang, bila sebut konspirasi, dia akan ada provokasi, dia akan ada kebencian, dia ada benda pemusuhan, pergaduhan. Okey. Poin orang Yahudi pada asalnya, sallallahu alaihi Muhammad, dia serang kita dengan tiga benda ni sejak zaman Nabi sebut. Ini hadis Nabi sebut dalam fitnah Atlas, fitnah Sarra, fitnah Duhaimah, dalam hadis-hadis kita Al-Fitan dan sebagainya. Nabi kata apa? Akan sampai zaman tu. Okay, Nabi akan kata sayatinu zamanin, akan sampai pada zaman kamu, zaman di mana umat musuh kamu akan memecah-mecah kamu seperti kamu makan dalam talam. Dia pun ambil kan, kita makan dalam talam. Nabi sebut akan sampai satu zaman kita makan dalam talam, lepas tu orang akan ambil kan, main cubit sikit, kita tu di tengah. Lauk tu makin lama makin kecil. Jadi Nabi sebutlah hadis riwayat Ibnu Sauban, umat Islam akan sampai zaman tu. So umat Islam umpama lauk dalam nasi talam, seorang main cubit sikit sehingga kan kita mengecil. Jadi kita dah sampai zaman tu. Jadi kita sekarang berada di umat akhir zaman ni, maksudnya apa? Umat yang memang dah sampai zaman dia dimusuhi oleh musuh segenap sudut dan tempat. Okey, Yahudi sejak zaman Nabi lagi, dia serang kita melalui tiga benda. Yang pertama kuasa, yang kedua kepimpinan, yang ketiga kesatuan. Okey, kuasa ni apa? Dihantar orang-orang dia. Ataturk dihantar. Semualah orang-orang yang menjadi boneka. Okey, kuasa. Dengan kuasa ni, maka kepimpinan ni akan jatuh melalui kuasa. Bila kepimpinan Islam yang mutlak jatuh, sallallahu alaihi Muhammad, contohnya macam Turki Utsmaniyah ni sebagai pembela dan benteng umat Islam terakhir, kuasa dihantar orang Yahudi masuk menyelinap dalam berpura-pura menjadi Islam, sehingga kan depa yang dilantik menjadi orang pemimpin Turki ketika itu, akhirnya mereka pegang kepimpinan. Jika orang ada kuasa, dia ada kepimpinan, maka dia akan cuba memecah belahkan umat Islam. Jadi teori konspirasi ni sebenarnya memang saya nampak dalam satu situasi Yahudi sangat gembira dengan teori ini. Sebab apa? Sebab kita kumpul akan bergaduh. Betul. Ada puak yang setuju, ada puak yang poin dekat situ. Kita tak sedar ni. Kita sedang bergaduh, kita sedang meluak-luak. Sebenarnya Yahudi tepuk tangan. Telah berjaya teori kita. Mungkin mereka tak cipta virus, mereka tak buat benda tu. Tapi yang pasti yang mereka buat adalah
benih-benih pergaduhan, permusuhan dan kebencian semakin meranap, semakin merata, menyebabkan mereka tepuk tangan. Ini yang kami nak. Kami nak umat Islam berpecah. Kami nak umat Islam tak datang masjid. Kami nak anak-anak muda lalai. Kami nak umat Islam benci salah satu sama lain. Kami nak umat Islam menghentam mufti. Kami nak umat Islam tidak beradab pada guru. Ini yang kami nak. Bukan cerita konspirasi tu. Cerita dia kita nak bagi bergaduh. Itulah maksud walan tarda ankal yahud. Mereka buat, mungkin mereka cipta benda-benda istilah-istilah, tak kira lah konspirasi ke apa, itu hanya teknikal. Tapi spiritual dia, kita dah hancur. Islam dah jatuh dah sebenarnya. Itulah kejayaan orang Yahudi. Wallahu'alam. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Terjawab soalan saya Ustaz. Itulah yang saya maksudkan. Sebenarnya yang saya faham, okey. Teori konspirasi. Ada dua perkataan dekat sini. Konspirasi tu saya tak tolak Ustaz. Betul. Memang kita tahu, macam Ustaz bagi tahu tadi, Yahudi ni akan sentiasa berusaha dari pelbagai sudut, dari sudut mental, fizikal, perang, guna virus, guna ni, betul. Kita tak nafikan. Sampai akhir zaman akan sentiasa memerangi Islam. Tapi bab teori ni Ustaz. Teori ni, itulah macam yang ditokok tambah, direka-reka cerita sampai benda tu dah jadi tak masuk akal. Yang sedihnya Ustaz, orang Malaysia, orang Islam senang sangat Ustaz percaya benda tu disebarkan. Contohnya lah, tiba-tiba lah kita tengok apa nama dia, ni ada seorang artis ni lah, Aida Jebat. Dia punya video klip dia, tiba-tiba dia buat macam ni. Oi, Aida Jebat Dajjal. Padahal yang benda macam ni dalam cerita Piramli pun ada tu, yang Pak Abu yang dia buat macam tu kan. Tak nak pula cakap yang tu ni, tapi macam Ustaz cakap, saya rasa apa yang saya buat research tu, alhamdulillah betul lah. Golongan Yahudi sekarang ni tepuk tangan. Disebabkan teori konspirasi tu buat kita berpecah belah, buat kita percaya benda-benda yang tak buat kita percaya dengan benda-benda yang tak mengarut, yang mengarut dan sebagainya ni, yang paling nampak sekali kita dah semakin pecah belah lah. Yang berpecah belah ni pun antara orang yang percaya dengan teori dengan orang yang menolak teori. Tapi sebenarnya macam Ustaz cakap, itu daripada sudut teknikal je pun. Kadang-kadang benda tu bukannya ada pun, tapi benda ni dicipta oleh Yahudi semata-mata nak bagi kita pecah belah je. Betul Ustaz. Betul. Saya bila Ustaz bagi tahu macam tu, saya rasa geram Ustaz, geram. Geram. Sebab saya cuba sampaikan dekat golongan yang taksub. Bagi saya taksub lah, bukanlah orang yang percaya. Macam Ustaz cakap, kalau kita nak tolak bulat-bulat pun tak boleh, sebab benda ni ada disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ni yang sampai tahap jadi taksub, sampai semua benda Ustaz dalam dunia ni semua nak dikaitkan dengan konspirasi Dajjal, konspirasi Yahudi inilah. So saya pun alhamdulillah Ustaz, satu kelegaan yang besar. Satu lagi Captain kan, satu lagi perangai dan penyakit kita ni, orang yang duduk momok-momok ataupun yang duduk pertikaikan sangat ni, sama ada yang melampau-lampau ataupun yang tak kisahlah, yang terlalu mensensasikan isu teori konspirasi ni. Kalau dia tu menjadi lebih baik, tak ada masalah. Ni bangkit subuh pukul 8, tapi sembang berdegar-degar. Kan? Isyak tak semayang. Jadi, kalau dia nak mensensasikan benda ni, menzahirkan kesensitivian dia, kesensitivitan dia, menyebabkan dia tu menjadi manusia lebih baik. Dia maksudnya dia jaga benda basic. Okey, tak ada masalah. Mungkin kita boleh terima orang macam ni. Kan orang dia suka mengecam orang yang mengatakan dia tak setuju dengan itulah, yang Dajjal, Illuminati apa semua ni. Tapi tengok benda basic pun tak jaga, semayang pun. Jadi macam mana kita nak? Benda asas kita pun kita tak ni tahu. Kita nak tembak tu, tapi peluru kita pun, senjata kita pun tak strong kat situ. Jadi saya rasa kita selain kat situ. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul Ustaz. Saya betul lah macam Ustaz cakap. Macam saya sendiri, bagi saya lah, saya tak perlukan teori-teori konspirasi ni. Saya tak bukan kata saya tolak, tapi saya tak memerlukan bahan-bahan daripada teori konspirasi ni untuk menjadikan saya seorang Muslim yang lagi baik lah. InsyaAllah lah. Saya hanya tengok, saya buka Facebook je, saya dah takut Ustaz.
tengok orang maki dengan sewenang-wenangnya, dengan yang bapuk, pondan, transgender, dengan orang bergaduh-gaduh berebut kuasa, dengan rasuah, dengan apa semua. Benda tu pun dah buat saya rasa macam, ya Allah, kita dah dekat sangat dah dengan akhir zaman ni. Yang zaman fitnah yang Nabi duk cakap tu, kita dalam zaman fitnah ni sekarang ni. Jadi itu pun dah cukup buat saya. Macam mana, Ustaz? We are around the corner in the zone. Kita berada dalam zone dia dah. Betul. So saya tengok dekat situ pun saya dah tengok, ya Allah. Ini macam Ustaz cakap tadi lah, orang duk gebang-gebang teori konspirasi. Oh, kita ni Yahudi ada agenda, ada tengah nak rekrut artis-artis lah, benda lah. I dah jebat pun dah terkena sekali. Tapi itulah macam Ustaz cakap, Quran pun kita tak baca. Dengan kalau yang ibadah sunat pun memang kita tolak tepi, apatah lagi yang wajib lah, macam subuh pukul 8, dengan puasa pun puasa yak-yak-ye. Lepas tu dengan macam-macam lagi lah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, saya rasa malam ni, saya harap live ni tak ada gangguan. Kejap lepas lagi saya nak save live ni, InsyaAllah saya akan upload ke YouTube. Saya harap semoga, walaupun 37 orang, saya Ustaz biasanya kalau saya live bercerita pasal artis ke pasal apa ke, ramai Ustaz, 100 orang. Tapi disebabkan kita punya majlis malam ni majlis ilmu, dia jadi 40 orang, which is normal lah Ustaz zaman sekarang ni. Agak ilmiah. Ilmiah sikit lah. Tapi insyaAllah Ustaz, saya akan cuba reach kita punya perbincangan malam ni dekat YouTube. Semoga lagi ramai, maybe orang-orang yang confused, orang-orang yang belum dapat jawapan macam saya. Macam mana, Ustaz? Itu pun tanda akhir zaman tu. Betul, Ustaz. Tanda akhir zaman. Itulah, Ustaz, yang contoh-contoh lain yang saya nampak. Okey, contohlah bila kita ambil orang, contohlah macam orang ni, saya rasa dah banyak kali dah keluar dekat TV lah. Sorry, dekat TV pula, dekat Facebook lah. Di mana ada orang ni, dia ambil gambar orang tengah bersolat dekat tepi jalan. Kita tak tahu sebab apa dia solat tepi jalan. Mungkin dia cari anak RR dia tak jumpa ke, ataupun mungkin dia dah nak masuk ujung waktu ke. So dekat mana dia boleh berhenti, aku nak solat. Mungkin dia pun tak tahu yang solat tu boleh jamak ke, boleh qasar ke, wallahu alam. Tapi apa yang dia ambil gambar, dia post dekat Facebook, orang bersolat di tepi jalan. Ustaz tengok kat bawah tu, Ustaz, orang duk kutuk, ini menunjuk-nunjuk lah, ini lah. Pada saya, itu adalah gambar satu kebaikan yang orang buat. Yang bagi saya tak ada salahnya pun, tak ada dosanya pun. Dan wallahu alam lah, kita tak tahu pun apa sebab dia. Tapi dia semayang. Tapi Ustaz tengok orang, ni nak menunjuk lah, macam lah tak ada masjid. Alah, boleh lah, ini sajalah nak bagi viral. So, macam mana Ustaz lah? Itu yang saya nampak. Tanda semakin benda baik orang nampak kutuk, benda yang lara, benda yang teruk ni menjadi sanjungan. Mungkin saya rasa kan Kapten kita ni, kalau boleh dicadangkan lah kan, kena buat satu tips ataupun kena buat satu protokol baru, syarat baru nak buka FB, syarat baru nak buka medsos ni, kena istighfar dulu 100 kali, kena sembahyang taubat dulu kan, supaya biar hati kita clean. Ini kita tengok dalam keadaan tak tengok lagi dah benci dah, tak tengok lagi kita dah kotor, apatah kita tengok benda yang tak apa ni, memang macam saya kata tadi lah, kita cuba menajiskan benda yang bersih kan, apatah lagi benda yang tak bersih lagi lah kita mengotorkan dia. Okay, jadi yang pertama adalah persiapan hati kita lah. Persiapan kita ni memang sebenarnya cerita tentang medsos ni, tentang teknologi ni, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj sebenarnya Nabi dah bagi panduan. Okay, kenapa dari falsafah dia, kenapa Allah buat Nabi diangkat nak naik ke langit, nak jumpa Allah, mesti menaiki satu kenderaan yang bernama Buraq kan, alat teknologi yang paling canggih ketika itu. Maka ulama membincangkan itulah falsafah simbolik Allah nak beritahu, kamu nak jumpa Allah, nak naik jumpa Allah ni, Nabi yang tak ada dosa pun kena clean his heart. Okay? Nak naik jumpa Allah ni, kamu kena
sebelum naik teknologi tu, naik buruk, Nabi dicuci hatinya oleh Jibril dengan menggunakan air dalam bekas bejana yang datang daripada syurga, ma'u zamzam, air zamzam yang datang daripada syurga. Nabi dibersih hati, sedangkan Nabi tidak ada dosa. Maka Jibril kata apa? Kamu nak jumpa Allah, kamu kena pastikan hatimu sesuci dan sepersis, sesuci lebaran. Okay, kena bersih betul-betul ini kan. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, kena suci hati ni nak jumpa Allah. Jadi poin kat situ, kita boleh ambil pengajaran bahawa buruk tu adalah perlambangan teknologi. Nak guna alat teknologi, you have to clean your heart. You have to make sure your heart as clean as well. Baru kamu layak guna teknologi tu, barulah dia takkan ada kecaman-kecaman. Tapi kita hari ni, Allahumma salli ala Muhammad, point dia ke sini, kita gagal, kita umat, kita masyarakat yang gagal mengendalikan teknologi, sebab teknologi yang mengendalikan kita. Sepatutnya kita yang mengendalikan dia. Kita yang ditunggangi oleh teknologi. Sepatutnya kita menunggangi teknologi tu. Okey, jadi kita gagal kat situ sebab kita tak berjaya membersihkan hati sebelum kita menunggangi teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita tengok dalam hadis akhir zaman ni, semua sahabat-sahabat yang ada ni, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, sampai satu zaman nanti kamu akan sampai, dia ada antara hadis 165 tanda-tanda hadis akhir zaman, tanda kecil bukan tanda besar. Kamu akan sampai satu zaman ni Nabi sebut kathiratul aqlam. Apa maksud kathiratul aqlam? Kathir maksudnya ramai dan banyak. Aqlam ni datang dari perkataan qalamun. Siapa tahu maksud qalamun? Kolam. Kolam ni pen lah, penulis. Pena. Jadi sampai satu zaman, Muhammad, akhir zaman ni kiamat takkan berlaku, la taqumus saah, sehingga kamu akan sampai satu zaman ramainya penulis, ramainya orang yang mampu menulis. Orang yang menulis ni lah kathiratul aqlam. Jadi bila tengok hadis ni sebenarnya kita tally dengan zaman kita. Saya dapat meyakin bahawa dengan guru-guru yang saya rujuk dalam hadis akhir zaman ni, kita dah sampai satu zaman, inilah zaman dia, kathiratul aqlam, ramainya penulis tak bertauliah, ramainya mufti tak bertauliah, semua nak komen, semua nak kecap, semua. Kita hari ni sebenarnya, dulu kita berlawan dengan tangan, kita berperang dengan senjata tangan, tapi sekarang tangan dah relax dah. Dulu kita bertikam lidah dengan lisan kan, tapi sekarang mulut lisan kita relax, tangan ambil tugas lisan. Kita tak bergaduh menggunakan mulut lisan. Itu panggil pergaduhan lisan makcik-makcik bawang zaman 60-an dulu. Kita bergaduh mulut, berperang mulut kan. Tapi sekarang berperang lisan yang diganti oleh tangan. Tangan kita ni duk type ni, keypad warrior, menggantikan mulut. Mulut relax tapi tangan duk berjalan. So keypad warrior ni menggantikan lisan. Ini yang dimaksud sebagai kathiratul aqlam. Penulis yang menunjukkan kita sudah berada di zaman critical zone ni. Itu maksud kathiratul aqlam. So kita redha, memang dah sampai zaman dia, penulis-penulis yang tak bertauliah. Sebab tu saya nak mencadangkan diri saya yang mendengar, jangan tinggal satu doa. Ini dipanggil doa akhir zaman, supaya Allah tunjuk kita yang betul itu betul, yang benar itu benar, yang sahih itu sahih, yang tak sahih itu tak sahih. Apa doanya? Semuanya saya yakin ini semua dah tahu dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang betul itu betul, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu batil, dan jauhlah kami daripada kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa ni kalau boleh jangan tinggal setiap lepas solat. Tolong ya Allah, tolong pandu hati kami, pandu jari jemari kami sebelum kami komen, sebelum kami tulis. Ya Allah, tunjukkanlah yang betul itu betul, supaya kami tidak menghentam benda yang tak betul, supaya kami tidak membetulkan benda yang tak betul. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah live ni saya akan upload dalam 2 part. Maybe yang first part tu saya boleh buat tajuk mengenai social media, dan satu bahagian lagi saya boleh buat berkenaan dengan teori konspirasi lah. InsyaAllah Ustaz, semoga saya ramai lagi orang dapat follow Ustaz. Okay guys, yang mana tengah tengok ada macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Kapten di mana sebenarnya? Lupa nak tanya. Saya dekat Kajang. Oh. Belah mana? Kajang belah mana?
Kajang dekat belah Prima Saujana, dekat-dekat dengan Bandar Kajang jugalah. Okey, okey, okey. Dekat Tempat saya. dekat dengan Tesco Oh, Kajang. okey, baik, baik, baik. Jadi insya-Allah Ustaz, saya alhamdulillah saya sangat lega bila dengar dengan Ustaz punya jawapan-jawapan berdasarkan dalil dan sebagainya. Saya lega lah Ustaz. At least saya tahulah berdasarkan research dan ada beberapa orang yang saya rujuk ni, alhamdulillah, maknanya saya punya kefahaman ni kefahaman yang betul lah. Alhamdulillah. Amin. Saya lega. Dan saya harap supaya live saya ni boleh reach ramai lagi orang Ustaz. Sebab saya tak tahulah Ustaz, kalau saya sampaikan orang tak percaya Ustaz. Kalau Ustaz sampaikan pun saya tak yakin orang akan percaya. Biasalah Baik, Ustaz, teori konspirasi ni nanti cakap lah Ustaz ni, mungkin Ustaz bukan yang ada 1 juta follower. Nanti orang mulalah gelarkan Ustaz instant lah, Ustaz tu lah, Ustaz main mana lah. Untuk kita lah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Mungkin yang tengah tengok, okey, dalam saya punya YouTube nanti pun boleh follow Ustaz dekat IG, okey, Ustaz Manis. Ustaz punya YouTube juga, search je Ustaz Manis, ada banyak. Saya pun dah tengok, dah ada few Ustaz punya ceramah juga, insyaAllah Ustaz. So, alamak, Ustaz lagging pula. Adakah ini gangguan daripada tengok, dia dah buat hal lah. Dia dah buat hal dah. Aduh. Ustaz? Ustaz okey Ustaz? Okey, saya okey. Okey. Saya ingat ada gangguan. Okey. Yang ada konspirasi lain. Ni konspirasi. Okey Ustaz, insya-Allah kita nanti ada kelapangan, ada jodoh, insya-Allah saya boleh invite Ustaz lagi, kita akan bincangkan. Saya lagi suka Ustaz kita bincangkan topik-topik. Kalau saya nak cerita pasal smart solat, pasal benda-benda syariat ni, orang boleh search dekat YouTube dah. Dah banyak. Itu saya rasa benda yang tak perlulah nak perbincangan, sebab benda is very basic. Dan kalau orang tu nak tahu pasal semayang, dia yang kena usahalah, melainkan kita yang kena bincang pasal benda ni. Saya lagi suka bincang pasal berkenaan benda-benda yang current lah Ustaz. Benda-benda yang terkini, mungkin benda yang orang terlepas pandang atau tersilap pandang lah. InsyaAllah Ustaz. Amin, insyaAllah. Kita last di mana ni? Di pangkalan mana last sebelum pencen tu? Sebelum stop dengan... Saya last kali saya bertugas dekat MINDEF, dekat Markas Tentera Udara, bahagian operasi dan strategi. Position saya masa tu adalah pegawai staf strategi 2. PS2 strategi, pegawai staf 2 strategi. Minta maaf. Kira walaupun dalam orang kata tempoh perkhidmatan yang sekejap 14 tahun, tapi alhamdulillah saya dapat merasa dekat semua level dalam ATM lah, daripada level operasi dan juga bahagian yang merancang, yang plan Air Force ni. Alhamdulillah saya dapat rasa lah. Waktu di Kepala Batas tu tahun bila? 2004 sampai 2010 Ustaz. Oh, zaman-zaman terhempas lah tu. Zaman-zaman Pilatus terjun. Betul Ustaz. Saya rasa ada 3 kali 4 kali juga Ustaz. Terhempas. So okay Ustaz, alhamdulillah saya rasa itu je kot kita punya sesi malam ni. InsyaAllah ada jodoh, ada kelapangan, saya akan Roger Ustaz. Saya akan ajak Ustaz untuk live lagi lah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih lah sudi juga. Alhamdulillah Ustaz, semoga Ustaz dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Kita sama-sama lah Ustaz. Kita pun tahu rakyat Malaysia ni tengah berdepan dengan pandemik dan sebagainya. Ustaz, okay Ustaz, last saya request dekat Ustaz, boleh tak Ustaz tolong bacakan satu doa yang ringkas supaya hati kita sebagai orang Islam ni kuatlah Ustaz, kuat dalam menempuh cubaan, dugaan, tak kisahlah dugaan COVID ke, PKP ke, konspirasi ke dan sebagainya. Okay Ustaz, silakan. Boleh insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mu'afin ya Allah. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Rahman. Allahumma ighfir lana ya Rahim. Allahumma ighfir lana ya Karim. يا رحمن فإنك خير الغافرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارحمنا فإنك خير الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء يا الله. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا هذا الوباء والبلاء والفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, jernihkanlah hati kami di saat berada dalam kekeruhan. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami di saat diselubungi kekotoran. Ya Allah, kurniakanlah kami kasih sayang, menghapuskan dendam api permusuhan. Ya Allah, kurniakanlah kami kasih sayang, kurniakanlah kami kecintaan, kurniakanlah kami ya Allah kedamaian, kebahagiaan. يا رحمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, hindarilah kami dari permusuhan, perbalahan, pergaduhan, kejauhan. Ya Allah, kurniakanlah umat Islam yang dikurniakan kekuatan, kesatuan. Ya Allah, tenggelam dalam kecintaan, tunjukkanlah kami jalan kebenaran, hindarilah kami dari kesesatan, kejahilan. Ya Allah, yang engkau murka ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Sedap Ustaz punya doa. Amin ya Allah. Meruntun hati saya. Meruntun hati. Kena Okey, Ustaz. menjernihkan kebenaran. Baik, insya-Allah. InsyaAllah. Okey Ustaz, semoga kita berjumpa lagi. Okey, jangan lupa untuk follow Ustaz dekat IG dengan YouTube. Okey, insyaAllah kita akan upload secepat yang mungkin lah kita punya live hari ni. Okey Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.